Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak sambung subtopik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kekenyalan. Okay, so kita tengok kat sini, seorang lelaki menarik tali elastik semasa melakukan senaman regangan seperti yang ditunjukkan dalam rajah gambar rajah 1.7. Selepas bersenam, tali tersebut kembali kepada panjang asalnya. Okey, apakah sifat bahan yang ditunjukkan oleh elastik itu? Okey, so jadi nama dia apa ni ya? So maksudnya lepas dia renggang, kemudian dia lepaskan, dia kembali ke bentuk asal. So yang ini sifat ni kita namakan sebagai kekenyalan. Okey. So itu sebagai set induksi. Okey, so jadi kita tengok aktiviti ya. Okey, so aktiviti di sini tujuan dia adalah pertama untuk menjana idea tentang kekenyalan. Okey, radius yang kita gunakan pembaris separuh meter. Bahan seperti spring, span, plastisin dan kertas putih. So jadi kita gunakan yang pertama spring. Yang pertama kita ukur panjang satu spring, kemudian kenakan daya, inilah ini spring ni. Okey, kenakan daya yang kecil ke atas spring untuk mengubah bentuk dan saiznya dengan beberapa cara seperti tarik, bengkok dan sebagainya seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 1.8. Okey, kemudian kita perhatikan sama ada spring itu boleh kembali kepada bentuk panjang asal setelah daya luar dialihkan dengan mengukurnya semula. Okey. So maksudnya dia dah bengkokkan, kemudian kita akan semak adakah dia sama saiz yang asal. Okey, kemudian kita tengok pula untuk span ya. Okey, so jadi untuk span, okey, arahan dia pertama pegang span dalam tangan anda seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 1.9 dan perhatikan bentuk serta saiznya. Okey, kemudian kenakan daya ke atas span untuk mengubah bentuk dan saiznya dengan beberapa cara seperti tekan, perah, pulas dan sebagainya. Kemudian kita perhatikan sama ada span itu kembali ke bentuk asal atau tidak. Okey. So itu tentang aktiviti lah. Okey, so jadi kita tengok dia punya result. Okey, seterusnya kita tengok juga untuk plastisin ya. Okey, tadi kita tengok mula-mula dia gunakan spring, kemudian dia span. So kali ni dia gunakan plastisin. Okey, so jadi dia guna plastisin. Dia letakkan seketul plastisin di atas sekeping kertas putih dan perhatikan dah bentuk plastisin itu. Okey, jadi kita tengok peletakan plastisin dengan ibu jari untuk mengubah bentuknya seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 1.10. Kemudian alihkan ibu jari, perhatikan saiz dan bentuk plastisin. So jadi kalau kita tengok ni, bila kita tekan, dia tidak kembali ke bentuk asal. Okay, contoh kalau macam span ni tadi, kita dah pulas ke tekan ke, dia akan kembali ke bentuk asal. Okay, sama juga dengan spring ni. Okay, spring ni kita bengkokkan dan kita gunakan daya luar, dan kita dapati dia tetap sama. So ini kita namakan sebagai idea tentang kekenyalan. Okey, so jadi kita tengok kat sini, daripada aktiviti ni kita boleh simpulkan, okey, daya yang bertindak ke atas suatu objek boleh mengubah bentuk dan saiz objek itu. Okey, kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okey. So, daya tu maksudnya dia boleh mengubah bentuk dan saiz lah. Okey, contoh macam yang plastisin tadi Okey, tapi kekenyalan kita dah bagi daya macam mana sekalipun, dia akan kembali ke bentuk asal dia. Okey. So, jadi sekarang kita nak tengok apakah hubungan antara daya dengan pemanjangan spring. So, maksudnya semakin tinggi daya, adakah pemanjangan spring ni akan efek juga. Okey. So jadi spring akan memanjang apabila daya tarikan dikenakan ke atasnya. Okey, so jadi maksudnya kalau kita bagi daya tinggi, spring pun akan panjang. So jadi apakah hubungan antara daya yang dikenakan dengan sepanjang spring? So jadi kita tengok kepada eksperimen. Okey, so jadi eksperimen ni bila nanti kamu dapat masuk sekolah nanti kita buat eksperimen ya. So jadi untuk yang ni kita bagi teori sahaja dulu. Okey. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut boleh tengok dalam YouTube type sahaja Hooke's Law. Okey, so jadi kamu boleh tahulah pasal eksperimen ni. Okey, so pertama inference dia, okey, daya yang dikenakan ke atas suatu spring mempengaruhi pemanjangan spring. Okey, so jadi key factor dia kat sini adalah mempengaruhi. Okey.
mempengaruhi. Okey, so jadi daya mempengaruhi pempanjangan spring. Okey. So, kemudian hipotesis. So biasanya untuk inference biasanya kita akan ada perkataan bergantung atau mempengaruhi. Siapa mempengaruhi siapa. So jadi kat sini daya mempengaruhi pempanjangan spring. Okey. Untuk hipotesis pula, dia punya keyword dia semakin apa semakin apa. So jadi kat sini kita tengok semakin besar daya, semakin besar pempanjangan spring. Okey. So jadi tadi kita itulah beza inference dengan hipotesis. Okey, inference mesti ada perkataan mempengaruhi. Hipotesis semakin apa dan semakin apa. Okey. Kemudian untuk tujuan tujuan eksperimen adalah untuk menentukan hubungan di antara daya dan pemanjangan spring. Okey. So jadi dalam boleh ubah eksperimen adalah pertama daya, kemudian pempanjangan spring. Okay, maksudnya daya itu kita akan ubah-ubah lah. Okay, kita akan ubah-ubah dan kita nak tengok kalau daya ni makin bertambah, adakah pempanjangan spring akan bertambah. Okay, kemudian yang dimalarkan adalah kekerasan spring. Okay. So jadi setiap spring ni dia ada kekerasan dia berbeza-beza. Okay. Contohnya macam spring kereta dengan motor. Okay. Spring kereta dia punya kekerasan lebih keras berbanding spring motor. Okay, sebab dia nak menampung beban yang lebih besar. Okay, so jadi radas yang kita gunakan spring dengan panjang sekurang-kurangnya 10 cm, 5 keping pembesar slot 10 gram dan 5 keping pemberat berslot 20 gram, 5 keping pemberat berslot 50 gram, berbaris setengah meter dan 2 buah kaki retort. So jadi bahan yang kita gunakan yang pertama jarum peniti, plastisin dan benang. Okey, so jadi prosedur dia. Okey, pertama kita sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.3. 2. Okey, pastikan tanda sifar pembaris setengah meter sama dengan aras hujung bahagian atas spring. Okey. So jadi dia punya ni baris tanda sifar okey, pastikan tanda sifar membaris setengah meter sama paras dengan hujung bahagian atas spring ya. Okey, so jadi kita letak macam inilah. Okey, jarum so sama aras. Okey, kemudian tentukan kedudukan asal peniti jarum iaitu panjang L. Okey, L0. Okey, so jadi asal ni ni L lah, kita belum letak beban lagi kan. So contoh yang ni beban yang so jadi ni adalah panjang yang asal L0. Okey, lepas kita letak beban dia akan panjang macam ni. Okey. Okey, kemudian rancang langkah-langkah untuk menambah daya yang dikekan ke atas spring menggunakan pemberat slot yang dibekalkan. Okey. So nanti kita akan letak beban kat sini. Okey, mulakan dengan 10, 20, 30 sampailah 50. Masa kita letak 10 dia akan panjang. So jadi kita akan ukur pemanjangan spring itu. Okey. Lepas tu kita letak 20. Okey, lepas tu ukur. Okey, so jadi yang asal ni kita kena kira dan yang kedua kita akan lepas dah tak beban kita labelnya sebagai L. Okey, so jadi pemanjangan spring beza pemanjangan spring sama dengan X sama dengan L tolak L0. So maksudnya kalau kita nak tahu panjang X ni, panjang L ni tolakkan dengan yang ini. Okey. So jadi yang keempat, jalankan eksperimen mengikut langkah-langkah yang telah anda rancang. Okey, so jadi keputusan ya. Keputusan, kita sediakan jadual. Okey, ni bila kamu nak buat report kamu kena sediakan ni. Okay, pertama, ini kita just cikgu ulas sahaja ya. Nanti kalau bila kita dah masuk sekolah kita akan buat eksperimen ni. Okey, so jadi lepas kamu dapat 10 tadi, kamu dikehendaki membuat jadual untuk merekodkan KJC pemberat yang digunakan untuk menegangkan spring, daya dikenakan ke atas spring, pemanjangan spring yang direnggangkan dan pemanjangan spring. Okay, so jadi kamu kena buat jadual lah. Okay, lepas dah buat jadual, kita kenal pasti dan plotkan graf untuk membantu anda menyimak hipotesis. Okay, so yang pertama jadual. Jadi kamu akan buat jadual macam ni lah, lebih kurang. Okay, kita bagikan kepada beberapa bahagian.
tengoklah apa yang dia nak. Okay, so jadi yang contoh yang pertama dia nak, yang pertama adalah isi. So jika masukkan isi, masukkan daya, masukkan panjang spring dan panjangan spring. Okay, dalam kolom yang ni lah. Okay. Okay, so jadi daripada graf, daripada jadual ni kita akan plotkan graf. Okay, so maksudnya contoh kita dah buat graf tadi macam ni, berjadual. So daripada jadual ni kamu akan buat dia punya, kata ni F, ni X. So daripada ni kamu akan dapat data dia. Daripada data, so jadi kita letak X, ni F. Okay, mana pemanjangan spring. Okay, sorry, F dia kat sini F sini, X sini. So nanti kita akan dapat graf dia lurus. Contoh mungkin lurus, mungkin berkadar terus, bergantung kepada data yang kita dapat. So jadi daripada sini barulah kita boleh bagi tahu apa dia punya kesimpulan. Kalau dia dalam titik kosong-kosong, kita namakan sebagai berkadar terus. Kalau dia lalu kat sini, kita katakan dia sebagai meningkat secara linear. Okey, sediakan laporan yang lengkap. Okey, nyatakan langkah berjaga-jaga yang perlu diambil supaya spring tidak mengalami panjangan yang berlebihan. Okey, so jadi maksudnya langkah yang contoh ni dia nak, dia spesifik ni, dia nak supaya tidak pemanjangan yang berlebihan. So jadi ni kamu tak boleh cakap mulakan eksperimen, apa ni, tak boleh lah cakap ambil bacaan beberapa kali dan ambil bacaan purata kan. Itu tak boleh sebab dia nak refer kepada supaya tidak mengalami panjangan yang berlebihan. So maksudnya langkah belakang kita jangan letak beban yang lebih. Okey. So jadi supaya spring tu tidak bengkok atau dia tidak akan kembali ke bentuk asal kalau kita letak beban yang lebih. Okey, so jadi adakah graf yang diplotkan merupakan satu kedua semula titik dan bincangkan. Okey, so jadi macam saya cakap lah, kamu akan dapat antara mungkin yang ini, mungkin yang ini. Okey, bergantung kepada titik yang kamu plot tu. Okey. Kalau macam ni, dapatlah macam ni dari sini. Okey. Ini contoh lah. Okey, tak apa. Cikgu faham yang ni kamu tak berapa clear sangat, tapi sebab kita tak buat eksperimen. Tapi cikgu bagi idea dia. Okey, supaya nanti akan datang bila ada peluang kita buat eksperimen. Okey, so jadi daripada kesimpulan eksperimen tadi, dia sebenarnya adalah eksperimen hukum Hooke. Okey. Okey, keputusan eksperimen 1/1 menghasilkan garis lurus yang melalui titik asalan. Ini contoh ni, keputusan ni kita dapat macam ni lah, yang tadi cikgu cakap tadi. So kalau dia lalu titik kosong-kosong, dia akan menjadi berkadar terus. Okey. So pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atas spring. Okey, kemudian hukum Hooke menyatakan bahawa pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal. Okey. So maksudnya hukum Hooke ni dia berkadar terus, X berkadar terus dengan F. Okey. So jadi F sama dengan berkadar terus dengan X. So jadi kalau kita nak hilangkan simbol macam ikan ni, ini simbol nama dia bukan ikan, ini simbol ubah apa ni, berkadar terus. So jadi kena hilangkan, kita kena letak sama dengan K. So jadi F tu adalah daya dikenakan, X adalah pemanjangan spring dan K adalah pemalan spring. So jadi F sama dengan K, X ni nama dia adalah untuk hukum Hooke. Okay, so jadi kamu boleh ingatlah. Okay, so cikgu colour sikit supaya lebih ingat. Okay, so seterusnya analisis graf daya melawan pemanjangan spring. Okay, so jadi kita nak analisis. So jadi graf dia ni, okay, so jadi daripada formula ni, kalau kita dapatkan so jadi F sama dengan KX. So jadi K sama dengan F of X lah. So X bawa ke bawah, dia akan jadi F of X. So ini mewakili kecerunan. Okey, K ni sama dengan kecerunan. Okay, sama dengan kecerunan. So kecerunan ni sama dengan pemalah screen, spring. So contoh ni titik ni 0, 0. Titik ni katakan saya letak 10, 10 lah katakan. So nilai M dia kat sini adalah
Ni kita label sebagai X1, X2, X1, Y1 lah. Okey, Y1 dan sini X2, Y2. So 10 tolak 0 dan 10 tolak 0. So kita dapat 1. So K ni adalah pemalas spring. Okey. So sama dengan K. Ini contoh lah. Okey. So jadi pemalas spring adalah sama dengan kecurunan graf bagi F melawan X. So kalau soalan tanya apakah unit bagi K ni? Okey. So kita tahu K sama dengan F over X. So F unit dia Newton, X unit dia meter. So dia akan jadi sini Newton meter kuasa negatif 1. Okey. So itu nombor 27 lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada tenaga keupayaan kenyal. Okey. Okey, so jadi kita tengok sini rajah 1/3/6 menunjukkan cara untuk menerbitkan formula tenaga keupayaan kenyal daripada luas di bawah graf melawan pemanjangan spring. Okey, so jadi formula dia luas di bawah graf ni. Okey, sebenarnya luas di bawah graf ni sama dengan luas di segitiga 4. Okey, so maksudnya ni kamu refer balik tadi graf ni tadi. Okey, so ni kan formula dia. Ni kan dia punya gambar rajah. Cuba padam sekejap. Okey, so jadi kalau kita cari luas ni, dia sama dengan tenaga. Okey, tenaga keupayaan kenyal. Okey, so jadi ni kan segitiga. So jadi 1/2 darabkan dengan, okey, so panjang ini ke sini, ni kan X. Okey, so ni X dan tingginya adalah F. So tengah panjang darab lebar darab tinggi. So jadi X darabkan dengan F. Okey, so jadi kalau kita susun balik, setengah sama dengan F setengah Fx lah. Okey, setengah Fx. So jadi ini adalah formula bagi tenaga keupayaan. So jadi ni mewakili luas di bawah graf. Okey, so jadi kalau kita cari kecurunan ini adalah pemalas spring. Okey, so jadi apa yang cikgu cerita ni sebenarnya adalah macam mana dia dapat formula ni. Okey, so dia datang daripada yang tadi cikgu cerita. Okey, so jadi daripada sini ni dia akan besarkan lagi. Ingat, kita tengok lah. Okey, F ni sama dengan Kx kan. F sama dengan Kx. Okey, setengah sama dengan Fx. So jadi F sama dengan Kx. So jadi 1/2 darab dengan Kx. Kita gantikan F dengan sama dengan Kx. So darabkan dengan X. So kita dapat 1/2 darab K. X darab X bawah X kuasa 2 lah. Okey, so setengah Kx. So kita boleh guna formula ni, boleh guna formula ni. Okey, ini adalah formula bagi tenaga keupayaan kenyal dalam spring. Okey, seterusnya kita ada banyak lagi ke? Ada lagi lebih kurang 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi. Buku surat. Tapi tak apa, kita teruskan saja. Okey, so kat sini ada kata menganalisis graf F melawan X untuk menentukan nilai pemalas K dan juga mencari tenaga keupayaan. Inilah. Okey, so jadi ni graf dia yang pertama, jalankan eksperiment secara berpasangan. Okey, so jadi kat soalan pertama, daripada graf F melawan X bagi spring R. Ni spring R ada 2 spring lah. Pertama spring R dan spring S. Tentukan nilai pemalas K dengan menghitungkan kecurunan graf. So jadi nak cari pemalas spring, kita kena cari kecurunan graf. So jadi cikgu ambil titik ni, ini 0, 0. Dan ni titik ni adalah 28. So ni X1, Y1, ini X2, Y2. So kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1 bagikan dengan X2 tolak Y1. So jadi Y2 kita 8, Y1 kita 0, X2 kita 20, X1 kita adalah 0. So kita dapat 8. Kita kecilkan,
Ada tak jawapan kat sini dia bagi. Oh, dia tak ada. Okey, tak apa. Yang ni lebih kepada perbincangan lah. Okey, so jadi kita dapat sini 8/20. Okey, so jadi cikgu kejap ya, cikgu kena ambil kalkulator untuk kira nilai dia. Okay, so 8/20. Kamu akan dapat sini 2/5. Okay, 2/5 ni kira kalau kita kalkulkan kita dapat 0.4 lah. So jadi kecerunan untuk ni sama dengan K lah. K. So jadi unit dia Newton meter kuasa. Ni kita satu lah. Macam mana cikgu dapat unit ni? Macam cikgu ajar tadi, K sama dengan F/X. So F sama dengan Newton, X sama dengan meter. So dia akan jadi Newton M kuasa ni kita satu. Okay, so jadi untuk yang pertama K ni, yang untuk graf ni 0.4 lah. Okay, kemudian dia daripada graf M lawan X bagi spring R dalam okay, so dia suruh cari R je, S dia tak cari kan, dia tak tanya. Okay, okay, soalan B, tentukan tenaga keupayaan bagi ini apa ni, EF yang mana? Apabila spring digerakkan sehingga pemanjangan spring 0.20 dengan menghitungkan luas di bawah graf. Okay, dia nak tenaga keupayaan kenyal. Okay, so dia nak tenaga keupayaan kenyal yang inilah pada X sama dengan 0.20. So kita guna formula. Okay, cikgu padam sekejap ya, supaya tak tertipu. Okay. Okay, so jadi kita guna formula 1/2 Fx. Okay, so jadi 1/2. Okay, F kita kat sini, okay, 0.2 ni kan. Okay, so jadi 0.2. So nilai apa ni, titik ni adalah jarak ini mewakili nilai X dan ini mewakili nilai F. Okay, so nilai X kita adalah 0.20 dan nilai F kita kat sini adalah 8. So F kita sini darab 8 darabkan dengan X iaitu 0.20 lah, 0.20. Baiklah, so 1/2 darab 8 darab 0.2. So kamu dapat 0.8 Joule. Okay, sebab tenaga kan. Okay, so ini untuk jawapan soalan B. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan 3. Okay, soalan 3, daripada graf F melawan X bagi spring S, hitungkan nilai K dan juga nilai E. Sama dah macam ni, cuma sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari nilai K untuk spring S pula. Okay, yang pertama kita guna formula kecerunan ya. Kecerunan sama dengan pemanas spring sama dengan curug kecerunan. So kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bagikan dengan X2 tolak X1. So titik ni adalah 0, dan titik ni adalah 0.2 16. So jadi ni kamu boleh pun sebagai X1 Y1, ni X2 Y2.
2. Okay, so jadi Y2 kita sini 16, tolak Y1 kita 0, X2 0.2, X1 adalah 0. Okay, so jadi 16 bagi dengan 0.2, kamu dapat 8. So ini 80 unit dia adalah Newton meter per second 1. Okay, so jadi nampak beza lah, dia punya kecurangan berbeza dengan S. Okay, makin tinggi dia punya kecurangan, makin tinggilah nilai pemalas spring dia. Okay, lepas tu ada suruh cari tenaga kuat pada 0.20. So jadi okay, ni tadi kamu dah salin kan. Okay, sempat salin lah. Kalau tak sempat boleh screenshot. Okay, so cikgu padam yang dulu. Okay, so kamu guna formula 1/2 fx. Okay, so jadi ini sampai sini kita mewakili dia sebagai x. Okay, sini sampai atas ni kita wakil dia sebagai f. So 1/2 darab kf nilai dia 16. Okay, so x 0.20. Kita tekan kat kita. Okay, so kamu dapat sini 1.6 Joule ya, sebab dia tenaga. Okay, so jadi berdasarkan jawapan anda di langkah 2-3, bandingkan spring R dengan S dari segi kekerasan. So tadi untuk okey, dia dah terpadam. Tapi daripada sini kita dapati tadi nilai kecurunan ni 80. Yang ni cikgu dah terlupa dah sebab dia dah terpadam kan. Okey, so jadi nilai K spring S lebih tinggi berbanding spring R. Kalau kita tengok graf pun ini lebih cenderung berbanding ni. Okay, kemudian dari segi tenaga pula, tenaga untuk spring S lebih besar iaitu 1.67. Manakala untuk R 0.8. Okey, lepas tu pergi ke sini pula. Okey, tujuan dia, aktiviti ni adalah untuk membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pemalas spring ya. Okey, pertama kita gunakan radas, 2 buah pemberat berslot 50 gram, pembaris barometer dan kaki retort. Kemudian bahan dia adalah 4 pasangan spring dengan ciri-ciri yang berbeza ya. So yang ni kita gunakan yang pertama spring keluri, spring chrome. Ni spring keluri tebal. Kemudian ni spring keluri halus. Dan ni macam ni diameter dia lebih besar berbanding yang ni kecil. Yang ni keluri dia pendek, yang ni panjang. So jadi kita nak uji dia punya faktor-faktor yang mempengaruhi. Okay, so jadi gantungkan 2 spring daripada pasangan A seperti yang ditunjukkan pada rajah 1.40. Okay, renggangkan 2 spring itu dengan menggantungkan pemberat berserok 5 kg. So jadi dah buat sini kita letak sini 50 gram, sini pun 50 gram. Okay, kemudian perhatikan perhatikan penyelesaian bagi 2 spring itu bandingkan pemulasan spring bagi 2 itu. Dan kemudian catatkan pemerhatian anda, ulangi 1 hingga 4. Okay, so jadi eksperimen lah. Okay, so jadi daripada perbincangan kita kena pasti faktor yang mempengaruhi nilai pemalas spring iaitu pertama jenis bahan, yang kedua keluri diameter tebal atau halus. Kita tengok ni tebal, ni halus. Kemudian spring keluri berdiameter besar dengan yang kecil. Okey, so jadi yang ni pemancangan dia keluri dia pendek, dan yang dia adalah panjang.
Okey, seterusnya. Okey, nilai pemalas spring dipengaruhi oleh bahan spring. Okey, panjang spring. Ni lah tadi. Pertama, bahan spring, panjang spring, diameter spring dan ketebalan dawai piring. So, ni lah faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu kekenyalan bagi spring. Okey, kemudian kita tengok jadual 1/7 menunjukkan ringkasan 4 faktor yang mempengaruhi nilai nilai pemalas spring. Okey, yang pertama, bahan spring. Berubah faktor bahan berlainan. So, jadi dia akan jadi efek kepada berubah jenis bahan. Kemudian faktor dia adalah panjang spring lebih pendek, apabila spring akan jadi lebih tinggi. Kalau dia lebih panjang, dia akan jadi lebih rendah lah dulu punya nilai pemalas. Kemudian diameter spring pula, kalau diameter dia kecil, dia punya nilai pemalas spring akan jadi lebih tinggi. Diameter besar akan jadi lebih rendah. Manakala ketebalan dawai spring, jika kita gunakan diameter dawai kecil, diameter dawai besar akan lebih tinggi dan yang ini akan jadi lebih rendah lah. Kemudian kita pergi kepada menyelesaikan masalah melibatkan daya dan pemajangan spring. Dalam sistem yang terdiri daripada 2 atau lebih serupa susunan spring adalah siri atau selari. Darjah 1/4 atau menunjukkan 2 spring yang serupa disusun secara sesiri dan selari. So, jadi kamu kena nanti untuk spring ni dia ada dua kes. Satu, pertama kita letak dia secara secara sesiri lah. Okey, yang ni secara selari. So, jadi dia punya formula pemanjangan spring dia kat sini adalah X campur X sama dengan 2X. Okey, manakala untuk kalau dia pasang secara selari, dia akan jadi X/2. Okey, so jadi pemanjangan spring tu dia akan bahagikan kepada 2 lah. Okey, so dia akan bagi 2 lah. Okey, so seterusnya kita pergi kepada soalan. Okey, contoh 1. Dia berkata kat sini suatu spring dengan panjang asal 50 mm memanjang sepanjang 6 mm apabila diregangkan oleh daya 12 Newton. Okey, so jadi nah, hitungkan pemalas spring itu. Okey, so jadi ini dia single mula dia single saja. So jadi kita pertama kita guna formula F sama dengan Kx. Okey, so jadi F kita sini 12, so 12. Okey, kita tak tahu X kita adalah 50 mm. Okey, so dia 50 mm. So K sama dengan 12 bagikan 50. So Newton mm kuasa -1. Okey, milimeter ni sebab nilai pemanjangan spring kita adalah 6 mm. Okey, kemudian B, rajah 1.42 menunjukkan 3 susunan spring yang terdiri daripada spring yang sama dengan spring DA. Okey, bagi setiap susunan tentukan ini tegangan dalam setiap spring, pemanjangan setiap string, pemanjangan sistem spring itu, jumlah panjang spring itu. Okey, so tadi kita dah cari nilai K. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana nak cari nilai tegangan tadi tu ya. Sebabkan tak nampak, so jadi cikgu akan letak sebelah sini lah. Okay, yang pertama dia nak tegangan dalam setiap spring ya. So tegangan dia yang pertama susunan E lah, susunan E macam ni.
So untuk P dia akan tegangan dia akan rasa 12. Okey. 12 Newton dan 12 Newton. Okey, sebab ada ni lah. Dia secara sesiri. Okay, kemudian untuk bahagian untuk selari pula kita bahagikan kepada 2. So jadi 12 bagi 6, so 12 bagi 6. Okay, untuk susunan C, yang atas ni bahagikan kepada 3. Okay, so jadi 12 bagikan dengan 3, so dapat 4 lah. So 4, 4, 4. Okay, kemudian W, untuk W kan dia singgah seorang-seorang kan. So jadi pemanjangan X dia adalah 12. Okay, so jadi pemanjangan spring 6 ya. Kemudian ni 3, so mana dapat 6 ya. Okey, kalau saya kata apa ni, susun secara, okey, kita tengok tadi balik. Okey, pemanjangan spring nilai dia adalah X lah. Okey, pemanjangan dia satu, kalau satu single ni adalah X. So kalau dua dia secara sesiri ni akan jadi 2x. Okey, so jadi yang ni dia susun secara macam ni. So kita bahagikan kepada 2 lah. Okey, so 12 bagikan dengan 2, so dapat 6. Okey, kemudian pemanjangan spring 6 campur 6, so kita dapat 12. So jadi jumlah panjang spring adalah 50 campur 50 campur 2 dah dapat 112. Okey, so macam ni maksud cikgu. Untuk jawab soalan ni. Okey, panjang asal 50 So jadi dia ada 2. Okey, so ada 2. Ada 2 spring, so 50 campur 50 lah. Okey, so jadi kalau ini untuk spring ni, dia akan memanjang sebanyak 6 mm. Okay. Kalau satu spring, dia akan panjang X dia adalah 6 mm. Okay, so jadi kalau dia secara sesiri, okay, kita tengok balik tadi untuk cari nilai X dia adalah X campur X. Okay, so X campur X. So X campur X, so 6 campur Okey, 6 campur 6, so dapat 12. Okey, kemudian kita pergi kepada untuk susunan spring selari. Okey, kalau spring selari, okey, kalau yang ni guna formula 2x lah. Yang spring, yang ni X bagikan dengan 2. Okey, so jadi untuk satu spring dia panjang dia sama dengan 6 mm, tapi bila dia buat secara selari 6 ni akan bagi per 2. So jadi 6 bagi 2 dapat 3. Okey, so jadi kita dapat sini 3, di sini adalah 3. Okey, kemudian untuk dia punya tegangan dia tadi kan 12 kan, so jadi kita bagikan kedua tegangannya, kita akan dapat ni 6 Newton dan 6 Newton. Kemudian untuk pemanjangan spring ni lah 3 ni. Okey, so kita ni 3. Kemudian untuk jumlah pemanjangan spring, okey, spring ni panjang dia sini adalah 50. Okey, so jadi dia punya X dia tadi campur dengan X ni, yang ni dia bertambah. So campurkan dengan 3. Jadi 50 campur 3 dapat 53. Okey, lepas tu untuk yang ini pula, yang ni macam complicated sikit lah. Okey, yang ni
dia ada 3, so jadi dia akan jadi X per 3. So jadi satu spring daya dia adalah 12 kan. Okay, kalau satu spring kalau ada 3 yang selari macam ni, kita bagikan kepada 4. Bagikan kepada 3. So kita akan dapat sini 4, 4, 4. Cuma yang bawah ni dia sorang-sorang kan. So dia adalah 12. Okay, kemudian pemanjangan spring pula 6 kena bahagikan dengan 3. Okay, sebab dia secara selari. So bagikan pada 3, 6 bagi kepada 3, kita akan dapat 2 lah. So ni 2, ni 2, ni 2. Sama lah TUV. Okay, setiap satu ni 2, ni 2, ni 2. Okay, cuma untuk yang bawah ni dia seorang je. So dia pemanjangan spring dia normal lah, tetap sama dengan 6. Okay, kemudian untuk pemanjangan spring tadi yang ni dia tambah sebanyak 2 saja kan. Okay, yang ni dia tambah sebanyak 2. Yang ni dia tambah sebanyak 6 Okay, so maksudnya 2 campur dengan 6, so dapat 2 campur 6. Okay, pemanjangan spring ni. Yang ini dia punya pemanjangan spring dia sini adalah 2. Yang ini pemanjangan spring dia adalah 6. So 2 campur 6 kita dapat 8. Okay, seterusnya untuk pemanjangan spring yang atas ni 50, bawah ni pun 50. Atas ni 50, ni 50. Pemanjangan spring kita tinggal campurkan je dengan 8 bagi bilik. So dapatlah 108. Okay, itu saja daripada cikgu. Nanti kamu cuba buat soalan 1.4 ni so, tapi nanti cikgu akan bincangkan jugalah cara nak jawab soalan ni. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.